آله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يفقه قولي يفقه قولي. أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فأعطني محبتك ومغرفتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpah kurnianya, dengan rahmatnya, alhamdulillah, pada malam ini kita masih lagi diberikan kesempatan, ruang serta peluang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sekali lagi kita dapat bersama-sama di dalam tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan segala kerja buat kita yang baik ianya akan diterima pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, kita sambung lagi bacaan kitab adab Sulukil Murid yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala pada ibarat yang berikutnya. Dia kata, Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Dia kata, falyukthir, maka hendaklah diperbanyakkan. Dia kata, tuan-tuan, dia nak kena banyakkan apa? Min tilawatil Qur'anil azim. Hendaklah dia memperbanyakkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Dia kata, dan tuan, sebelum ni kita terang, hendaklah seseorang murid itu dia melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
Dan juga hendaklah dia senantiasa dengan ibadat tersebut. Maknanya menjadi wirid bagi dia. Dan kita terang dah yang kata wirid ni adalah kebiasaan. Tu makna wirid. Jadi kata Imamul Haddad, wala yasmah bitarki syai'in minha fi usrin wala yusrin. Maka janganlah ditinggalkan segala wirid-wirid yang menjadi kebiasaan itu. Jangan ditinggalkan dia fi usrin wala yusrin, sama ada dalam keadaan susah ataupun dalam keadaan yang senang. Tuan, maknanya kita berterusan di dalam wirid kita. Dan disebut oleh ulama, al-istiqamah khairun min alfil karamah. Orang yang mendapatkan istiqamah, dan istiqamah ni adalah berterusan di dalam beramal kepada Allah. Karena tu pernah ditanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha, ayyu amalin ahabba ila Allah wa rasulih. Ditanya kepada Aisyah, apa dia amalan yang sangat dikasihi oleh Allah dan juga Rasulnya? Lalu jawab Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha, ad-daimu, yaitulah amalan yang berkekalan, kata Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha. Dan kerana tu orang yang mendapatkan istiqamah, maka dia telah pun mendapatkan yang lebih baik daripada karamah. Kerana dia senantiasa berada dalam keadaan menghubungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia kata, hari ini kita baca falyukthir, maka hendaklah dia memperbanyakkan pula min tilawatil Qur'anil azim. Hendaklah dia memperbanyakkan membaca Al-Qur'anil azim, ma'at tadabburi li ma'anihi, beserta dengan dia melihat kepada maknanya. Dan maknanya dia kena memperbanyakkan membaca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Dan tidak ada lagi dah amalan yang boleh mendekatkan seseorang itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jalan yang begitu cepat untuk dia dekat dengan Allah Ta'ala, iaitulah dengan dia memperbanyakkan membaca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Ini disebut oleh Al-Imamul Haddad rahimahullahu ta'ala di dalam kitab dia yang lain, An-Nasaih Ad-Diniyah Wal-Wasaya Al-Imaniyah. Dan Imamul Haddad kata, siapa-siapa yang nak mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jalan yang terbaik adalah dengan qiraatul Quran, iaitulah dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Dan disebutkan oleh ulama, siapa-siapa yang membaca Al-Quranul Karim ini, maka darjatnya akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang membaca Al-Quranul Karim, maka baginya setiap huruf itu adalah 10 darjat, kata Nabi. Dan 10 darjat ni setiap daripada satu huruf. Nabi sebut benda ni. Ana la aqul, kata Nabi, aku tak kata, Nabi kata alif lam mim itu satu huruf,
tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, kemudian mim itu satu huruf. Dan setiap huruf yang dituturkan oleh orang yang membaca Al-Quranul Karim, maka dia akan diberikan 10 darjat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan darjat yang diberikan oleh Allah Ta'ala ni meninggikan lagi kedudukan dia pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kerana tu kisah orang yang baca Quran ni pernah berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana berlakunya kematian kepada 2 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mati 2 orang ni, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam nak tanam. Maka Nabi tanya terlebih dahulu, ayyuhuma, siapa dia antara kedua-dua ni a'lamu minal Quran, yang lebih mengetahui berkenaan dengan ilmu Al-Quranul Karim. Dan lalu diisyaratkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang daripada sahabat ni. Dan sahabat lain kata, ya Rasulullah, dia ni orang yang paling mahir Al-Quran. Dialah orang yang paling banyak membaca Al-Quranul Karim. Dan akhirnya Nabi mendahulukan orang yang mahir Al-Quran ni untuk diturunkan di dalam liang lahat. Dan makna apa? Nabi SAW memuliakan orang-orang yang ahlul Quran. Nabi muliakan orang-orang yang dekat dengan Al-Quranul Karim ini. Dan maka kerana itu kata Imamul Haddad rahimahullahu ta'ala, hendaklah seseorang yang nak dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia memperbanyakkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim ma'at tadabburi li ma'anihi, beserta dengan dia mentadabburkan segala makna dia. Dan orang yang baca Quran ni dia takkan rugi. Dia senantiasa diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia ada 3 golongan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak akan rugi selama-lamanya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, 3 golongan ni lan tabur, kata Allah. Mereka tu selama-lamanya tidak akan diberikan kerugian oleh Allah. Mereka senantiasa mendapatkan keuntungan daripada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapa ada 3 golongan? Yang pertama adalah orang yang membaca Al-Quranul Karim. Ini yang pertama. Dan dia senantiasa mendapatkan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pasal apa? Kerana selama dia membaca Al-Quran 10 darjat untuk satu huruf. Dan darjat itu pula meninggikan kedudukan dia pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masya-Allah, ini adalah antara amalan yang paling mudah untuk kita buat. Baca Al-Quranul Karim. Dan darjat dia ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Quran ni dia tak sama dengan kita baca surat Habaq, tak sama. Dan Quran ni dia tak sama dengan kita baca buku-buku cerita. Dan kita baca surat Habaq, kita baca buku-buku cerita, kita hanya dapat dia punya cerita saja. Tapi Al-Quran, orang ni bila mana dia baca Al-Quranul Karim, setiap daripada satu huruf meninggikan darjat dia pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jadi pertama Allah Ta'ala kata, orang yang baca Al-Quran takkan rugi sampailah pada hari akhirat besok. Yang kedua kata Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitulah orang yang mendirikan sembahyang lan tabur. Orang ni takkan rugi buat selama-lamanya. Dan
Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala sebut tentang orang yang sembahyang ni. Kata Allah Subhanahu wa taala, inni ma'akum la in aqamtumus salah. Kata Allah, aku bersama-sama dengan kamu, kata Allah, selama mana kamu mendirikan sembahyang, kata Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, selama kita duk dirikan sembahyang ni, Allah tu dia berserta dengan kita. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama-sama dengan manusia selama mana dia mendirikan sembahyang. Tuan-tuan, masya-Allah, kerana tu Nabi SAW sebut, ju'ilatis salah qurrata aini, kata Nabi, dijadikan pada sembahyang itu penyejuk mata bagi aku, kata Nabi SAW. Tuan-tuan, Nabi ni adalah orang yang cukup suka sembahyang. Nabi adalah orang yang memperbanyakkan sembahyang. Tuan-tuan, siapa nak bermunajat dengan Allah, siapa-siapa dia nak berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, cara dia adalah dengan memperbanyakkan sembahyang. Tuan-tuan, dalam kitab Tazkiratul Ghaflah fi bayanin asraris salah yang dikarang oleh Babalah Sarah Al-Fatani rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, pengarang pada kitab ni dia sebut, tuan-tuan, Masya Allah, satu kitab nipis ya, tapi kitab ni dia cerita dekat kita, bermula daripada takbir sampailah kepada salam. Semuanya itu adalah perhubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kalau lain tak berapa nak kuat, kita usaha, kita akan usaha. Lain dekat tempat kita tak berapa nak okey, kita berusaha, tuan-tuan. Kita usaha. Lain Selcom tak elok, dia pergi lain Maxis. Maxis pun tak okey, tukar Tiontok. Tiontok pun tak okey, tukar pada U-Mobile. U-Mobile pun tak jadi, dan tuan dia pergi tukar kepada Digi. Tuan-tuan, maka lain manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, komunikasi manusia dengan Allah Subhanahu wa taala adalah melalui sembahyang. Kerana tu sembahyang disebut di dalam kitab-kitab fiqh, dia kata apa? Bila kata solat ni adalah ad-doa, dia adalah berdoa kepada Allah. Tuan-tuan, bila kata doa, doa ni apa dia? Perhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah sembahyang yang kita dirikan. Jadi kata Babalah Sarah Al-Fatani rahimahullahu ta'ala dalam kitab dia, tuan-tuan, Babalah Sarah kata, sesungguhnya sembahyang itu adalah perhubungan hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, sebab itu kita baca Fatihah bagi elok. Kenapa? Kerana Fatihah kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita menyebut alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji tertentu hanya bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Tuan-tuan, Allah Ta'ala kata kepada para malaikat, wahai sekalian malaikat, kamu dengar tak? Hamidani abdi, hamba aku dia telah pun memuji kepada aku, kata Allah. Tuan-tuan, Allah Ta'ala jawab apa yang kita baca ni. Tuan-tuan, tapi nak buat lagu mana? Tuan-tuan, kata Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala, manusia ini dia tertipu dengan ketiadaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia hanya tertumpu kepada ketiadaan itu. Kata inilah kita. Dia tertumpu kepada ketiadaan itu. Dia tak nampak Allah Ta'ala,
Tuan-tuan, dia tak nampak macam mana pahala itu datang kat dia. Tuan-tuan, dia tak nampak bagaimana rupa dosa kepada Allah. Tuan-tuan, dia tak nampak benda-benda yang kita sebut sebagai benda ghaibiyat, benda yang boleh kita dengar tetapi tak boleh kita pandang dengan mata kasar kita. Tuan-tuan, kata Imam Ibn Atha'illah, manusia tertipu dengan semua ni. Tuan-tuan, menyebabkan apa? Dia hanya ghairah, dia hanya tamak dengan benda yang ada di hadapan mata dia semata-mata. Tuan-tuan, sebab tu sembahyang dia lebih kurang. Sebab tu dia baca Quran pun macam tak ada apa, tak ada feel, orang kata. Tuan-tuan, dia tak ada perasaan bila mana membaca Al-Quranul Karim. Tuan-tuan, padahal bila mana dia sembahyang, dia sedang berhubungan dengan Allah. Bila mana dia baca Al-Quranul Karim, tuan-tuan, Al-Quran itu meninggikan kedudukan dia pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, maka kata Imam Al-Haddad, banyakkan membaca Al-Quranul Karim ma'at tadabburi li ma'ani, beserta dengan kamu mendalami akan makna-makna dia. Tuan-tuan, wallahi kita rugi sebenarnya. Kita rugi. Tuan-tuan, rugi ni pasal apa? Rugi ni kerana kita tak mencongkil ilmu-ilmu yang ada dalam Al-Quran. Pertama, tuan-tuan, kerana kurang masa kita dengan Al-Quranul Karim. Itu yang pertama. Tang baca pun kita dah gagal dah. Tuan-tuan, Quran ni apa ni tak baca. Di situ pun kita gagal dah. Tuan-tuan, kemudian kita tak bongkar ilmu yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Tuan-tuan, masya-Allah. Tuan-tuan tengok nah, bila mai ujian apa-apa kat kita. Tuan-tuan tengok, bila mai apa-apa ujian kat kita. Tuan-tuan, sebelum ni tuan-tuan tengok kan, kita sebelum ni diuji dengan apa? Dengan musibah wabak misalnya. Tuan-tuan, semuanya ikut pala sendiri. Semuanya apa ni ikut pala sendiri, duk teka sendiri, kemudian duk buat andaian sendiri. Tuan-tuan, pasal apa kita tidak berpandukan kepada Al-Quranul Karim? Pasal apa tidak dibongkarkan ilmu Al-Quranul Karim? Pasal apa tak dipandukan dengan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tuan-tuan, bila mana manusia berjalan di atas hidayat Allah Subhanahu wa taala, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Bila mana mereka berjalan atas hidayat Allah, mereka diberikan kejayaan oleh Allah. Tuan-tuan, dalam tafsir Al-Jalalain, dalam tafsir Al-Jalalain, tuan-tuan, tafsir ni dikarang oleh dua orang ulama yang bernama Jalal. Yang pertama Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, satu lagi Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Tuan-tuan, kerana tu kitab tafsir ni dia dinamakan dengan tafsir Al-Jalalain. Dua orang yang bernama Jalal. Dua-dua ni mufassirun, dua-dua ni ahlu tafsir. Tuan-tuan, apa dia makna orang yang berjalan atas hidayat? Dia akan diberikan kejayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, atas dunia dia selamat, di akhirat pun dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tapi kita kurang nak tadabbur makna ni. Tuan-tuan, kita kurang. Quran ni macam-macam, dan kita nak kaji dia, nak bongkarkan Al-Quranul Karim ni daripada segenap segi. Tuan-tuan, dari segi bahasa Arabnya, kemudian dari segi balaghahnya, kemudian dari segi asbabun nuzulnya, tuan-tuan, dan macam-macam lagi ilmu berkenaan dengan Al-Quranul Karim. Tuan-tuan, orang yang kaji Al-Quran pasti dia faham macam mana nak berjalan atas dunia yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Imam
Fakhruddin Ar-Razi rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, Imam Fakhruddin Ar-Razi dia kata apa? Siapa nakkan ilmu dunia dengan Al-Quranul Karim, siapa yang nakkan akhirah adalah dengan Al-Quranul Karim. Tuan-tuan, benda ni kita boleh fikir sebenarnya. Tuan-tuan, kita beli apa yang dekat dengan kita? Handphone. Tuan-tuan, tu paling dekat dengan kita. Paling dekat. Orang ni kalau dia hilang handphone, esok pagi tukar handphone baru dah. Ada kawan saya, dia AJK masjid lah. Dia AJK masjid. Satu hari dia masuk dalam toilet, dalam bilik air, lepas-lepas dah qada hajat, nak juruh hayak lah. Nak juruh hayak tu, dia pun bongkokkan badan sikit, handphone duk poket atas. Tuan-tuan, bongkok nak juruh hayak ni, pun masuk dekat dalam apa? Dalam lubang tu. Masuk dia kata, Ustaz, tak tenang duduk, dia kata. Tak boleh duduk, dia kata. Pasal apa tak boleh duduk? Dia AJK masjid. Kemudian dia ni kalau ada orang mati dia lah. Ada orang mati apa semua dia. Kemudian keranda pun dia juga. Dandan. Apa tu masuk dalam tempat apa ni tandas tu, dandan, keluar, pi di center, ambil balik nombor tu, kemudian pi di kedai beli handphone terus. Macam tu. Tuan-tuan, handphone yang kita guna ni, apa yang dia bekalkan pada kita? Tuan-tuan, dia ada buku manual. Dia ada buku manual. Tuan-tuan, daripada buku manual ni lah, kita boleh tahu kita nak tekan hak mana, macam mana kita nak charge dia. Dan tu kita akan tahu macam mana kita nak menggunakan handphone tersebut. Dan tuan, Masya Allah, kerana tu disebut di dalam sebahagian daripada kitab tafsir, ulama kata apa? Perkara yang berlaku di sekeliling manusia, dia menjadi guru kepada kita sendiri. Tuan-tuan, handphone ada dia punya manual dia. Kereta yang kita beli ada manual dia. Tuan-tuan, barang apa pun yang kita beli ada manual dia. Tuan-tuan, manusia lahir atas dunia ada tak manual dia? Ada. Iaitulah Al-Quranul Karim. Malah disebut secara jelas oleh Allah Ta'ala, Zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Itulah suatu kitab, kata Allah, yang langsung tidak ada keraguan padanya, dan dia petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Tuan-tuan, maka inilah manual kita di atas muka bumi. Kerana tu Imam Al-Haddad kata, banyakkan baca Quran beserta dengan kamu mendalami makna dia. Tuan-tuan, nak ilmu dunia, Quran, nak ilmu akhirah juga adalah dengan Al-Quran. Kemudian dia kata lagi, wattartili li alfazihi. Kemudian hendaklah engkau baca Al-Quran itu secara tartil, kata Imam Al-Haddad. Tuan-tuan, tartil ni baca lagu mana? Dia tak laju sangat dan juga tidak lambat sangat. Tuan-tuan, inilah dia bacaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, bacaan ni ada 3 peringkat. Yang pertama hadar, yang kedua tartil, dan yang ketiganya adalah tadwir. Tuan-tuan, hadar ni kalau baca lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tu style macam orang nak taranum, nak macam musabaqah. Kalau baca tartil, dia tak laju sangat, kemudian tak lambat sangat. Ni bacaan Nabi SAW. Tuan-tuan, saya mendapatkan bacaan Al-Quran ni daripada guru saya, Almarhum Al-Syekh Abdul Azim Syahban Ibn Sultan di Mesir. Sanadnya bersambung sehingga ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
dalam qiraat Hafs an Asim. Tuan-tuan, bacaan Nabi macam mana? Tartil. Nabi baca tartil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini bacaan Nabi SAW. Tata Nabi baca tartil macam tu. Nah, kemudian ada pula bacaan tadwir. Tata tadwir ni laju, nah, macam masjid India punya style. Baca laju. Tata tapi ulama qurra kata, ulama Al-Quran kata, walaupun dia baca dalam keadaan laju ma'amura'ati tajwid, tetapi dia masih lagi menjaga akan hukum-hukum tajwid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Yang ni baca dalam tarawih boleh baca macam ni. Tuan-tuan, maka itulah beberapa tingkatan bacaan Al-Quranul Karim. Jadi kata Imam Al-Haddad, wa tartili li alfadhihi, hendaklah kalian membaca Al-Quran itu dengan tartil, kata Imam Al-Haddad. Tuan-tuan, pasal apa kita baca dengan tartil ni? Tuan-tuan, ni sebab dia. Wal yakun mumtali'an bi'azamatil mutakallim, dia kata. Kerana supaya bacaan kamu itu dipenuhi, mumtali'an, dipenuhi, dia kata, bi'azamatil mutakallim, dengan apa ni, dipenuhi dengan rasa keagungan kepada yang berfirman, iaitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, jadi kita nak baca Al-Quran ni dalam hati kita membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bacaan yang paling baik. Tuan-tuan, dia bukan hanya sekadar baca nak lepaskan dia punya rengkung dia, tetapi dia baca itu membawa kepada keinsafan diri dia dan membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebab itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa arda. Sayyidina Umar adalah antara sahabat Nabi yang paling lambat khatam Al-Quran. Tuan-tuan, lambat. Kalau kita duk kejar yang kita ligan ni khatam Al-Quran tu, tak apalah. Tuan-tuan, korang-korang kita baca, tuan-tuan, Quran ni kok mana sekalipun dia baca, dia akan dapat pahala daripada sisi Allah. Bacalah kok mana pun, dia akan dapat juga pahala. Tuan-tuan, Sayyidina Umar ni dia lambat. Dia lambat dengan khatam Quran, lambat. Tuan-tuan, pasal apa lambat? Bila dia baca ayat berkenaan nikmat, teriak. Ni Sayyidina Umar. Baca tentang nikmat, teriak. Baca tentang syurga, teriak. Baca pula tentang azab, rebah pensan. Tuan-tuan, nanti mangkit, nanti baca lagi. Dah Quran ni ada macam-macam cerita. Ada cerita yang menggembirakan, ada cerita sedih, ada janji baik dan ada janji buruk. Tuan-tuan, sak-sak rebah, sak-sak teriak. Dan lambat Sayyidina Umar ni menghatamkan bacaan Al-Quranul Karim, tetapi itulah bacaan yang terbaik. Pasal apa? Dia baca itu dalam keadaan hati dia dipenuhi dengan keagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kata Imam Al-Haddad, wala yaqra'u kama yaqra'ul ghafilun. Janganlah kamu baca Al-Quran sebagaimana orang-orang yang lalai membaca Al-Quranul Karim. Alladzina yaqra'una Al-Qur'ana, yang mana mereka membaca Al-Quran itu bi-alsinatin fasihah. Dia baca dengan lisan yang sangat fasih. Tuan-tuan, dia punya bacaan dia fasih, masya-Allah. Nah, baca macam orang Arab. Kadang-kadang
tak boleh cam. Dia ni Arab ke Melayu? Ya? Rupa-rupanya orang Aluk Merah. Contoh. Tapi kerana fasihnya bacaan Quran dia, tak boleh cam kita. Kemudian kata Imam Al-Haddad lagi, wa aswatin aliyah, dan dia membaca Al-Quran itu dengan dia menjaga dia punya suara dia. Dan maknanya apa? Dia cukup jaga benda-benda ni, kefasihan dia, kemudian suara dia. Tapi tuan-tuan tengok, wa qulubin minal khusyu'i wa ta'zimi lillah khaliyah, tetapi hatinya tidak ada khusyuk, kemudian tidak ada pun dia membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam pembacaan dia. Dan dia tak hadirkan hati, dia tak rasa kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mana membaca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Dan golongan ni lah yang Nabi SAW sebut nanti akan ada qurra, pembaca-pembaca Al-Quran yang diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Quran tidak akan menjadi syafaat kepada dia. Padahal kata Nabi SAW, orang yang senantiasa dengan Al-Quranul Karim ni syafi'an li ashabih, kata Nabi. Quran akan menjadi syafaat kepada dia, kata Nabi. Tuan-tuan, maknanya apa? Dia dapat syafaat Quran ni, maka dia tak akan diazab oleh Allah. Dia dapat syafaat Al-Quran, maka dia akan terhindar daripada neraka Allah. Pasal apa? Quran menjadi pembela kepada dia. Sebab itu Nabi kata, Al-Quran ni dia boleh jadi dua, hujjatul lana au hujjatun alaina, kata Nabi. Quran dia boleh jadi hujjah, jadi pembela kepada kita. Dan mungkin juga Al-Quran itu dia boleh jadi apa? Dia boleh jadi apa ni? Dia boleh mendakwa kita pula nanti pada hari akhirat besok. Dan tuan, siapa golongan ni? Dia baca Al-Quran dengan fasih, dia jaga dia punya suara dia ketika mana membaca, tetapi hati dia jauh daripada khusyuk dan membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Imam Al-Haddad kata lagi, yaqra'unahu kama unzil. Maka bacalah Al-Quran itu sebagaimana diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan baca Al-Quran sebagaimana yang diturunkan kepada Nabi SAW. Dan sebab itu disebutkan oleh ulama Quran, membaca Al-Quranul Karim ni, bila mana dia nak baca Al-Quranul Karim adalah fardu ain bagi dia, untuk dia memperelokkan bacaan ayat suci Al-Quran dia. Maknanya apa? Bila dia nak baca Al-Quranul Karim, wajib bagi dia dengan tajwid. Sebab itu kata Imam Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, hendaklah dibaca Al-Quran itu kana unzil, sebagaimana ia diturunkan, min fatihatihi ila khatimatihi, daripada fatihahnya ila khatimatihi, sehinggalah pengakhiran daripada Al-Quran kamu bacalah sebagaimana dia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, ala kulli hal, apapun juga, orang yang nak dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ni, dia kena memperbanyakkan membaca Al-Quranul Karim. Kenapa? Imam Al-Haddad sebut dalam kitab dia yang lain, orang yang baca Quran ni, dia telah pun sampai kepada Allah dengan begitu pantas dan juga cepat. Kenapa? Kerana setiap apa yang dia baca itu tadi meninggikan darjat dia pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala,
maka bacalah Al-Quran dalam keadaan kita melihat kepada makna dia dan mendalami akan segala makna dia. Maka Allah Ta'ala janji orang yang baca Quran ni dia telah pun buka satu perniagaan lan tabur, yang mana perniagaan tu selama-lamanya tidak akan rugi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah nanti kita akan sambung lagi pada ibarat yang berikutnya, InsyaAllah Ta'ala a'lam. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammudana wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam.